Dia lihat lagu mana? Dia lihat kepada sifat-sifat kesempurnaan. Ada berapa? Ada 99 sifat. Dia tengok ni, Al-Alim, Al-Hakim, no, Al-Qahar, Al-Jabbar. Dia tengok apa-apa, dia nampak sifat Tuhan tu. Sebab tu dia tak meratus banyak. Pada kejadian-kejadian kehimpitan hidup, miskin, hina, kurang upaya dan sebagainya, dia tak melihat kepada keadaan tu. Dia melihat Tuhan bersifat dengan sifat Al-Qahar, Maha Gagah. Kalau dia nak buat bagi seorang tu susah, siapa mai tolong pun dia tetap susah. Ni orang-orang yang tak melihat lain kecuali Allah. Kita lah, sebab kita duk kata yang macam tu. Aku bersaksi tidak ada yang lain melainkan Allah. Wajarnya kita melihat Allah Ta'ala. Tengok nasi, nampak Tuhan yang bernama Ar-Razak, yang maha memberi rezeki. Kita ni boleh pakai pakaian, boleh ada rumah tempat tinggal. Nampak Tuhan yang disebut dengan Al-Waliyun, yang melindungi tu. Dia lindung kita, dia selamatkan kita. Ni faham-faham orang mukmin, faham-faham orang beriman. Dia orang duk apa nama? Orang ni orang duk bercakap tentang Gaza, kan? Cakap tentang orang Gaza mati, terutama anak-anak kecil dan orang-orang perempuan mati, kan? Mereka mati pun mereka ahli syurga dah. Pokok tu confirm dah syurga. Confirm dah mereka. Tambah yang halus-halus tu, dia heret dengan mak-mak ayah dia masuk syurga. Kita duk, kesiannya mereka kalau tak mati hari ni, kok mana pun nak kena mati. Mati juga. Mati ke depan ni belum tentu syurga. Matilah ni syurga dah. Syurga dah duk tunggu mereka. Ada dah pasal. Kita baru duk heran. Tuhan kata yuhyi wa yumit, yang menghidup dan mematikan. Aku yang bagi mati. Pasal apa? Aku nak buh mereka dalam syurga, yang hampa duk kalang kabut. Pasal apa? Mereka mati masuk syurga, hampa belum tentu. Mereka kurang-kurangnya berjuang dah, paling tidak mempertahankan rumah tangga mereka. Jadi dapat dah jihad untuk mereka. Kalau mereka tak buat untuk lain, mereka buat untuk anak bini mereka. Mereka pertahan untuk anak isteri mereka. Mereka dapat dah jihad yang tu. Apatah lagi kalau mereka buat untuk agama. Kita belum tentu lagi. Jadi kita nak ke arah tu. Orang yang melihat tu, orang akan nampak Tuhan maha memberi hidayah. Dia bagi mati 2,000 orang dah, saya ingat. Campur hari ni 2,000 dah, kan? Dia bagi hidup pula kembang 4, ada berapa pasang? Sekali beranak 4 orang. Kucing pun cemburu. Aku pun 3 ekornya. Dia sampai 4 orang beranak sudah. Tuhan kata, aku yang menghidupkan. Apa, saya bila seorang ibu 10 anak aku tak boleh buat? Aku yang ambil, aku yang ganti. Kan kita duk kata, hasbi Allahu ni'mal wakil. Cukuplah dia yang jadi wakil, kan? Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau dia yang ambil, dia yang ganti. Tahap-tahap ni mukmin. Habis tu ustaz, boleh tengok ke anak-anak Islam kita ni mati? Boleh berjuang, kita berjuang lah. Berjuang bukan satu jenis, berjuang banyak jenis. Kita di sini nak berjuang apa? Selalu berdoa. Kita bukan suruh, kalau orang yang betul-betul melihat Tuhan ni, dia bukan suruh Tuhan bunuh orang Yahudi dah. Dia suruh Tuhan bagi kekuatan yang kuat pada orang Islam. Kita suruh bunuh orang Yahudi. Tuhan Nabi tak pernah berdoa bagi bunuh orang-orang kafir. Bagi matilah mereka, ya Allah. Nabi tak pernah doa begitu. Nabi doa, kembalikanlah semangat perjuangan kepada kami, kuatkanlah kami dengan beriman kepadamu. Itu doa Nabi. Pasal dia melihat Tuhan tu. Apa? Orang Yahudi ni Tuhan lain ke buat dia? Tuhan tu lah. Dan ni nak tanya, kalau orang Yahudi tahu lepas ni mereka kena masuk neraka, agak-agak mereka nak bunuh tak orang Islam? Mereka tak bunuh. Tapi Tuhan nak jadikan mereka ni ahli neraka. Tutup rasa dan faham tentang pembunuhan yang mereka tahu mereka betul. Tuhan tak bagi langsung kefahaman kat mereka. Semata-mata nak bubuh kita dalam syurga. Mereka berkorban untuk masuk neraka. Kalau mereka tahu, mereka tak buat benda ni. Tapi Tuhan tak bagi mereka tahu yang tu. Mereka sonok dan berasa puas dan berasa lazat dengan bunuh orang-orang Islam. Dan Tuhan bagi kat mereka kemudahan semua. Sebab tu semua hak Allah Ta'ala. Tapi besok khalidina fiha abada, kekallah mereka di dalamnya buat selama-lamanya. Tengok hari ni. Hari tu kalau mereka tahu, orang Yahudi ni dia main daripada Nabi Daud, dia main daripada Nabi sebelum Nabi Muhammad. 25 orang Rasul
18 orang Yahudi tu. Yang lain baru bangsa lain. Jadi Yahudi ni nama pun Israel kan. Orang Israel ni sebenarnya orang yang menuju kepada Tuhan. Cuma bila dah nabi-nabi depa ni tak ada, depa mula lencong. Dan Tuhan dah bagi kat depa peluang. Semua kaum Yahudi yang berpahaman dengan pahaman Yahudi, kembalilah kepada agama dengan masuklah ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam, apa-apa yang hampa percaya dulu adalah sama. Tapi mereka tak mau. Pasal apa? Pasal Tuhan nak jadikan mereka ahli-ahli azab. Kita kena berjuang sikit. Berjuang untuk memastikan yang Allah Ta'ala beri kita dengan tugas dan tanggungjawab tu kita laksanakan. Soal nak berjaya tak berjaya bukan soal dia. Kalau berjaya pun ruyup juga, kalau tak berjaya pun ruyup juga. Kurang-kurangnya kalau tak berjaya masih dalam berjuang. Jangan berhenti berjuang tu. Kita tak boleh berjuang di sana, kita berjuang di sini. Perjuangan kita apa? Kita jangan buat perangai macam orang Yahudi. Berjuang dah lah tu. Kita tak ada iri hati, cemburu, dengki, khianat sama kita. Kuat jihad tu bukan senang nak buat. Boleh bercakap je kan. Ini boykot yang tu, boykot yang ni. Habis kerja berapa tu nak kerja pun tak boleh. Kemarin dulu saya pergi di Matampau, ada ceramah saya di Matampau. Lalu dekat dengan McDonald dia, sebiji kereta pun tak ada, mereka tak pergi langsung. Tu puak-puak tu hak anak dia duduk sekolah, gaji macam mana. Kita pandai boykotnya, kesusahan orang kita tak tahu. Boykot tak sampai makan kat situ. Anak dia orang Melayu kita hak duk bagi sekolah anak dia dengan duit gaji itulah tu macam mana? Yang seronoknya hari ni baru nak boykot. Benda tu buka dah lah lama dah. Kan? Ada siapa pergi boykot kilang rokok? Dah pun. Nampak sangat tak betul? Ada siapa boykot WhatsApp? Ada siapa boykot Facebook? Internet? Tu semua Yahudi tu. Tak ada siapa boykot pun. Guna lagi kat atas dah. Nampak sangat tak betul? Kita nak boykot Yahudi ni macam mana? Kita ajak anak-anak kita mengaji sampai pandai, supaya barang-barang Yahudi dah tak ada dah. Kita buat barang sendiri. Oi, tak boleh makan boykot ni semua Yahudi. Mana barang orang Islam? Mana KFC orang Islam? Buatlah sebiji. Buat di Kuang Ulu. Kubang Ulu ni. Buat sebiji tang ni, orang boleh beli. Ni KFC bukan Kentucky punya. Hak ni Kubang Ulu punya. Kubang Ulu FC kan. Kubang Ulu fried chicken. Sama kat sedap. Rempah sama. Duk harap kenal tu apa, kita carilah mengaji. Mara Institute of Technology. Institut Teknologi Mara atau Universiti Teknologi Mara mengeluarkan graduan-graduan yang cukup pakar dalam bidang-bidang ni. Ni berjuang lawan apa? Ni pakar sakit puan tak ada. Yang ada doktor bukan Islam, Gurmit Singh. Dengar nama pun takut. Germit-germit ni terang nama kan. Apa? Mana pergi doktor Fazilah mana? Doktor Ramlah mana? Hantar bagi pandai. Bahagian-bahagian sakit puan ada doktor Islam. Tak ada pakai doktor mereka. Kita boleh buat barang kita sendiri. Ini ayat nu haram, ayat ni haram. Ayat yang orang Islam buat mana? Nak haram buat keluar dulu. Lepas tu kita haram ada mana? Kita dah ada. Ini roti canai pun orang lain buat. Kita tahu rekah Bukanlah mengata, tapi macam duk kata ni gram tak habis ni. Kita orang Yahudi ni kita kena gasak depa dengan ilmu, sebab depa ilmu. Depa bunuh orang Islam, depa buat kapal terbang. Depa baca Quran. Surah Ababil, surah Al-Fil, surah Gajah, Alam Tarokai. Tu surah yang menyatakan taktik peperangan. Kalau nak perang mesti serang dari atas. Depa buat kapal terbang. Depa buat ni paling canggih lah ni Raptor 22 kan. Kapal terbang kecil ya, tapi kalau dia pergi lagi ramai yang mati. Ada Arab Saudi buat kapal terbang, ada Jordan buat kapal terbang. Kok kita negara miskin Malaysia ni tak apa kaya sangat. Nak kaya macam mana? Baru nak kaya depa curi kapal terbang. Dah lah tak apa banyak kan. Setahun curi sampai 2 kan. Pasal apa depa curi? Pasal emas. Bukan biasa.
Orang lain kapal terbang biasa, kita mai. Mereka teliuk curi tengok habis Nabi perang pun nak duk tak duk dia pergi lanyak Sabah. Dah lah pok-pok cakap Melayu pun tak apa nak boleh elok lagi. Pergi lanyak pula. Macam mana? Kita tak mau kuat sendiri, cuba kita kuat sendiri. Kita kuat sungguh. Senapang kita duk pakai peluru depa lagi. Peluru yang kita buat sendiri mana? Peluru terbit. Larat kan api. Monyet bergelak tengok peluru terbit. Nak terbit aku. Tengok orang Yahudi perang dengan orang Palestin. Orang Palestin guna batu. Mereka guna senapang. Harap kat Hamas, harap kat Fatah aja lah. Tu pun berkelahi. Bukanlah apa, tapi nak abang tersalah jadi macam tu. Ajak anak-anak kita bagi pandai. Bagi dia pandai sungguh. Kalau mengaji 9A. Kalau bahasa Hindu dia ambil bahasa Hindu 9A. Semua dia mengaji ni lah benda-benda yang boleh menjahanamkan Yahudi. Dia tak boleh dah pasal kita orang pandai banyak. Cari gali minyak tak pakai share dah. Tak pakai ada yang lain. Kita ada pencari gali minyak sendiri. Boleh gali minyak sendiri. Baru senang. Ini kucai pun pergi beli dekat tu. Akok, Bangkok, tiang Bangkok kan. Mana dia Ahmad nak jual kucai ni? Tak ada. Ahmad pun pergi ambil kat dia. Nabi mula-mula pindah daripada Mekah pergi Madinah. Apa dia buat? Jadi pemborong. Nabi habang dekat orang Madinah, jangan jadi peruncit, jadi pemborong. Dia kena ambil kat kita. Bila dia kena ambil kat kita, harga kita yang kawan. Ni nak lawan Yahudi. Bukan duk bertempik, kau ni depa duk kuat juga. Kita mesti bunuh Yahudi laknat. Isap okok. Boleh begitu? Ustaz, isap okok tak boleh. Jangan ambil okok depa. Pakai okok daun. Okok juga. Tamak dah rokok tak boleh, pergi dekat kereta buh dekat sombong tu, suruh kawan tekan buang 2 kali, asap masuk 4-5 hari tak ada kisah rokok dah. Nak rokok sat lagi isap rokok tak, ustaz ni sat lagi aku pijak dah sat lagi. Dan dia bagi contoh berapa ada Datuk Harimau. Dia bagi contoh bagaikan seorang dalam gedungnya, kemudian ia mengisi rumah dengan segala perabot dan boneka atau patung. Lalu ditanya, siapakah yang ada dalam gedung itu? Jawabnya, tiada siapa kecuali dia seorang. Kita dengan Tuhan macam tu lah. Tuhan buat kita semua. Siapa yang ada? Yang kena jawab Tuhan. Nabi cerita, kiamat besok semua orang tak ada, apa pun tak ada, yang ada Tuhan saja. Maka ketika tu 40 tahun masa dia, Tuhan tanya, milik siapakah kerajaan langit dan bumi ini? Masa tu siapa pun tak ada. Agak-agak siapa nak jawab? Tu kita doa abang, jangan duk berasa ada, sebab tak ada. Kalau masa tu kita duk rasa kita ada, jawablah Tuhan tanya. Milik siapakah kerajaan langit dan bumi? Nabi kata, bila Allah Ta'ala bertanya, 40 tahun sunyi, tak ada siapa jawab. Kata ada sangat. Rumah aku, kat kampung aku, mana dia? Aku pun tak ada dah. Last sekali Tuhan jawab. Tuhan kata, innani anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang lain melainkan aku. Ni yang kata Tuhan saja yang ada. Kalau gigi hak dia buat, bukan hak kita buat. Kalau tangan yang dia cipta, kalau rambut yang dia cipta, kalau badan kita pun yang dia cipta. Kita tak ada hak. Roh pun dia buat, jasad pun dia buat. Kita menerima apa yang Tuhan bagi. Alhamdulillah, dia bagi kita semua yang jenis yamin, bukan yang jenis shimal. Semua yang jenis belah kanan, bukan belah kiri. Kita Islam, kita beriman, kita jadi orang yang beradab sopan, kita ada akhlak, kita tak kasar, kita jadi manusia yang tak rakus dengan keduniaan, tak berasa meluat dekat orang yang Tuhan bagi lebih, dan tak pandang hina pada Tuhan, pada orang yang Tuhan bagi ujian. Sebab kita manusia yang Tuhan bagi kelebihan. Jadilah macam ni, barulah selamat, barulah elok. Hari-hari duk nampak Tuhan. Ibu balik lagi pergi cari beras. Tahu beras? Beras pulut lah, senang hit. Ibu ambil pinggan, tapi ambil hak warna merah, sebab bagi nampak beras tu mudah. Bu pinggan putih kita nampak. Bu pinggan merah, letak tengah rumah, panggil suami mai, panggil anak-anak mai, kumun pinggan tu. Lepas tu ibu tanya,
Hampa semua nampak apa? Tanya suami, bang, kan? Bang ada. Walaupun subuh dah, lepas dah, Zuhur tak masuk lagi, bang juga, jangan kira. Bang, awak nampak apa? Suami mesti tengok ibu. Hang ni pasal apa? Jak-jak mengaji kat Ustaz Wan jadi guna ni, pasal apa? Balik tu tunjuk beras belakang aku. Aku nampak beras lah. Anak-anak kata, mak ni pasal apa dah? Makan ubat sapu kah? Doktor suruh sapu pergi makan ni. Nampak beras lah mak. Oi, apa tengok elok-elok sikit pun nampak apa? Mereka akan tetap nampak beras. Mereka akan tetap kata mereka nampak beras. Ada tak di kalangan anak-anak atau suami kata, aku nampak Tuhan? Ada? Tak usah cari tak ada. Semua otak semua. Abang ada. Abang kat suami. Mungkin anak-anak tak erti abang suami. Bang lagi. Bang ni yang kira. Awak semayang sehari berapa kali? Dia nanti abang 5 kali. Berapa kali awak mengucap? Dia abang 9 kali. Awak mengucap, awak kata apa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Awak kata awak saksi Tuhan kan? Pasal apa saya tunjuk beras, awak nampak beras tak nampak Tuhan? Awak bohong kah? Dia nak pantung guna. Dia ambil beras tu, suap masuk dalam mulut, tidur ayak tu. Oh, hang pandai lah ni no. Hang mengajar aku pula. Mengajarlah pasal waun kan? Kalau tak waun nak ajar apa? Tuhan kata, beras tu tanda sayang aku kat hang. Di balik beras tu ada 99 nama aku. Awak hang tak nampak. Tuhan kata, wa fi anfusikum, pada kejadian diri kamu, afala tubsirun. Pasal apa tak tengok? Wa huwa ma'akum, ke mana saja kamu berada, aina ma kuntum, aku berserta kamu. Pasal apa kamu tak rasa? Pasal kita jenis tak nampak Tuhan, kita nampak benda. Habis ya? No, betul bagi elok abang dia. Bang, ni hampa semua ni main nak abang. Yang hampa duk tengok ni adalah kebesaran Tuhan, iaitu Tuhan yang bersifat dengan Rahman dan Rahim, penyayang dan pengasih. Sebab apa? Kita perlu makan. Beras ni lah tanda sayang Tuhan kat kita, bagi kita makan. Dan di balik tu juga nama Ar-Razak, Tuhan yang memberi rezeki. Di balik beras tu juga nama Al-Wahhab, Tuhan yang maha memberi. Semua ada dekat beras tu. Lah dia tak nampak tu. Pasal apa? Pasal dia panggil buta. Tuhan Nabi kata, barang siapa yang buta di dunia, dia akan lebih buta di akhirat. Jangan buta di dunia, tengok bagi nampak. Bila nampak tu hati terus kata subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Kita kata pada merefer, pada merujuk, sebenarnya aku melihat Allah Ta'ala. No, insya-Allah nanti kita jumpa lain. Umur panjang, bila-bila doktor beritahu, saya pun mai. No, insya-Allah ni tak lambat lah. Pasal pada tengok gambar tu pun nampak okey dah. Ni saya mai awal. Insya-Allah. Umur panjang kita jumpa lagi. Umur pendek dah. No. Saya bila nak main nak tengok kata hak duduk atas kerusi tu tak ada dah. Maknanya duduk di bawah lah pula, bukan mati lagi. Maknanya bukan kumpulan tak ada, dia kumpulan ramai kan. Hak nak sakit lutut ni ramai. Tak percaya, cuba pergi semayang. Saya semayang tarawih bulan ni, sebulan tu. Saya jadi imam ni. Tunduk je kerak kepuk, meletup rata. Ni belakang saya ni semua pok-pok peho semua kan. Pok-pok getang talara ni turun kerepak. Tapi rajin kerepak boleh mai juga. Ni hak tak kerepak bukan nak mai kan. Jadi kita mengharapkan duduklah tang mana pun, nak duduk atas halang ke, nak duduk tang mana pun, asalkan dalam keadaan kita zikrullah, kita ingat kat Tuhan. No, ambil lah hak saya kata ni, hak baik-baik saja, hak tak baik tak usah duk ambil. Makan roti sudah, jangan kacau mengali roti. No, ambil surat hak postman hantar, jangan kacau postman hak hantar surat tu. Nak bagi postman suka hantar surat, suruh anak dara tunggu. Dia sukalah main hantar. Dia suruh tok tunggu, dia tak main dah lah. Tak faham lah ustaz. Oi, bagilah ramai macam ni, seronok lah mengajar. Mai tinggal 10, menguap 2, tinggal 8. Tak faham 2, tinggal 6. Sembang 2, tinggal 4. Meroh kencing 2, tinggal 2. Main telefon tinggal seorang. Angguk, tinggal ustaz seorang. Ni ramai ni nak angguk seorang 2, angguk lah. Dan umur panjang, jumpa lagi. Kalau saya mati dulu, ustaz lain pula mai. Kalau Ustaz Bakri mati dulu, saya mai pula. Dia tak ada kata api ke dah. Kalau saya mati dulu, jangan berhenti mengaji. Mengajilah terus.
Tengok-tengok ada lagi. Mai pula. Kan? Mai tengok ibu-ibu yang mati dulu. Jadi siapa yang mati, pilah mati, duk tunggu apa? Kan? Saya ajak siapa yang hidup lah. Cuma tak tahulah siapa dulu. Boleh jadi saya dulu. Boleh jadi ibu-ibu dulu. Tapi besar harapan saya, ibu-ibu lah dulu. Kan? Tak buat kerja apa, duk langut je, habis mati, habis buat, saya mati pelan-pelan. Cuma itulah, kalau ikut saya baru 47. Jangan duk buat hebiak mulut kata 57. Saya baru 47. Kalau 47 dengan 50, patut-patutnya mana yang mati dulu? 50. Kan? Kalau dia main kat saya nanti kata, cuba pergi Darul Wedah tu. Hak 60 pun ramai. Cuba pergi ambil hak tu perhabis buang, baru main ambil saya. Dia nak main ambil saya 47, masa tu saya 48 dah, tak ada ambil lagi. Kan? Jadi saya lambat ialah mati. Kan? Kalau boleh lah, Tuhan tak pernah pun kata mati itu tua atau muda. Dia kata mati bila sampai, biarlah sampai masa tengah mengaji. Selamat sikit. Tua pun tak apa, muda pun tak apa. Kok mana pun nak kena mati. Biarlah mati dalam keadaan kita selalu bersedia menghadapi sakaratul maut. InsyaAllah. Terima kasih Doktor Ahli Keluarga dan semua yang terlibat dalam majlis, dalam program tazkirah ni. Mudah-mudahan kembali kita atau datang kita dengan rahmat dan keberkatan. Moga-moga hidup kita dirahmati dan diberkati dalam semua perkara yang kita buat dan menjadi hamba yang al-muqaribin, hamba yang dekat dengan Tuhan, insya-Allah. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه ختم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله توفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.